Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dapat lagi kita menyambung pengajian kita daripada kitab Al-Fiqhul Akbar Imam Abu Hanifah. Kita sambung daripada perbincangan pada minggu yang sudah. Masih lagi pada matan paragraf yang pertama. Qala al-imam musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid darain. Aslu at-tauhid wa ma yasihu al-i'tiqadu alayhi yajibu an yaqul amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-maut wal qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala wal hisabi wal mizan wal jannati wal nar wa dhalika kulluhu haqq. Asas tauhid dan perkara yang sah untuk diasaskan i'tiqad di atasnya ialah seseorang itu wajib mengucapkan saya beriman dengan Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kebangkitan selepas kematian, ketentuan baik dan buruk daripada Allah, perhitungan timbangan syurga neraka, semuanya itu hak benar. Jadi kita telah sebut dah, kita telah bicara dah sebelum pada ni. Ini dipanggil sebagai iman ijmali. Sekurang-kurang berimannya seseorang itu mestilah dia kata hal ni lah. Paling tidak dia kena kata. Jadi iman itu kita kena kata, selain daripada i'tiqad ataupun kita membenarkan dengan hati, dan kita kena kata. Tidak dapat tidak, dia kena tubik lah perkataan tu. Adapun nak masuk Islam, kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Untuk seseorang itu menyatakan dia beriman kepada Allah SWT, dia kena kata. Jadi kandungan apa yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah di sini menepati dengan hadis yang kita panggil sebagai hadis Jibril, hadis iman, Islam dan ihsan. Jadi kita telah bicara dah berhenti pada nombor 4 tu, muka surat 2 nombor 4. Kita nak tengok nota nombor 5. Saya beriman dengan Allah. Beriman tu gapo? Maksud iman ialah membenarkan dengan hati dengan penuh kepatuhan tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan, tiada syak dan syubhat. Membenarkan dengan hati ni dia panggil tasdik. Saddaqa yusaddiqu, tasdik, membenarkan, mengiyakan. Kita kata Abu Bakar As-Siddiq tu maknanya Abu Bakar yang sangat membenarkan. Jadi kita pun kena ada sifat tu, sifat membenarkan. Siddiq, membenarkan dengan hati kita. Tasdik, dia lawan dia takzib, mendustakan. Kita kata dia pelawak, itu lawan kepada membenarkan. Kita kata dia berdusta, itu berarti kita tidak percaya. Mana iman itu lawan dia tidak percaya. Iman itu bermaksud percaya dengan hati, dengan penuh kepatuhan. Mana dia kena ada unsur satu lagi, patuh, menerima semua sekali. Maknanya di sini menerima hukum-hukum Allah lah. Menerima apa-apa ya Allah SWT telah syariatkan sebagai agama kepada kita. Kita kena terima semaya, kena terima zakat. Sebab apa? Sebab kalau seseorang itu dia beriman kepada Allah SWT, tetapi dalam masa yang sama dia mengingkari mana-mana kefarduan
yang telah difardukan oleh Allah SWT, yakni benda tu diketahui dengan jelas di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW, tiba-tiba dia engkar, tiba-tiba dia tolak, tidak beriman, dia jatuh kufur. Sebab apa? Sebab kepatuhan tu maknanya kita menerima hukum Allah, kita menerima perintah Allah, kita menerima kefarduan daripada Allah. Tidak boleh ada engkar dan bantahan, dan tidak boleh ada syak, ragu-ragu. Islam ni agama betul ke tidak? Tuhan ni ada ke tidak? Tak boleh. Bila kata kita beriman, mana kita yakin, mana tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak kata kita duk nengung mata, Islam yang kita terima ni betul ke? Allah kita tak ajar nampak ni ada ke? Ataupun dibuat-buat oleh ulama, dicipta oleh orang agama bahawa Allah ni ada. Tidak boleh mari sedikit pun, walaupun sebesar zarah, sedikit pun tidak boleh mari syak. Sebab syak tu dia berlawanan dengan iman. Sebab iman tu makna yakin, iman tu dengan hati yakin, mana yakin ni mana tenang. Kalau syak ni makna tidak tetap, taraddud dia panggil. Dalam keadaan tidak kemah, tidak kejap, dia kena kukuh. Tidak boleh ada syak, tidak boleh meragui. Orang-orang Kristian, dia boleh kalau kita tanya dia, dah, kamu percaya ke tidak Yesus tu Tuhan? Dia nengu juga. Tapi dia angkat sebagai anak Tuhan, dia angkat sebagai Tuhan. Tetapi dalam masa yang sama, dia tengok bahawa Yesus ni manusia, Nabi Isa manusia seperti kita juga. Bila ditanya Isa tu benarkah Tuhan, dia boleh nengu sebentar, tapi dia boleh kata memang Tuhan. Itu tidak yakin. Dia boleh kata Yesus tu Tuhan setelah dia mari syak dulu, sebab orang duk teruk tanya pada dia, baru dia boleh kata Yesus tu Tuhan. Tapi sebelum tu dia ragu. Tak sel lagu tu. Dia kena daripada awal lagi, dan seterusnya sampai bila-bila iman tanpa syak. Sebab kita dalam konsep ketuhanan ni, maknanya Allah SWT Maha Agung, tidak ada sesuatu pun menyamai dia, setanding dengan dia. Seperti yang kita belajar dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Dan tidak boleh ada syubhat, keraguan. Syubhat maknanya benda-benda yang sama-sama, tidak jelas. Dalam akidah ni dia tidak boleh ada, dipanggil tawakuf. Ni nanti dulu. Tak boleh. Dalam bab ni hak nanti dulu tak boleh. Dalam bab akidah tidak boleh kata hak ni nanti dulu, hamba tak percaya lagi, tak boleh. Mana kalau ada perkataan nanti dulu ataupun tawakuf itu di situ ada syubhat. Sedangkan benda-benda akidah ni adalah benda yang jelas, benda yang tidak sama, benda yang qat'i, putus. Sebab itulah Allah SWT sebut kepada Nabi, kul, katakanlah. Jadi kul tu, katakanlah tu, itu satu bentuk penegasan. Kamu kena kata. Kamu kena kata lagu ni. Jadi akidah di situ, akidah yang kita belajar berdasarkan kepada Al-Quran tu, utamanya Qul huwallahu ahad, itu sesuatu yang jelas tidak ada sama. Allah Esa. Esa tu lagu mana? Dia tunggal, tidak ada serupa dengan dia. Lam yalid wa lam yulad, dia tidak melahirkan anak dan tidak dia diperanakkan. Maknanya dia tidak berasal daripada ayah, dan dia tidak diteruskan oleh anak. Tidak jelas itu. Penafian di situ adalah satu penafian yang jelas. Nanti kita akan tengok dalam perenggan waktu itu, dalam perenggan muka surat 6, akan jumpa situ. Apa yang kita nak sebut di sini, akidah kita ni, i'tiqad kita ni, yang dikatakan beriman, dia kena terang, jelas, tak ada syubhat.
Sebab apa tidak boleh ada sebarang syubhat? Sebab Al-Quran yang menjadi sumber kepada akidah tu jelas. Benda ni dalam Al-Quran jelas. Tak ada sama-sama. Tak ada sama-sama ni. Bab tauhid, bab keesaan Allah SWT, dia tidak ada sebarang keraguan. Ini dengan cara membenarkan dengan hati, melafazkan dengan lidah, serta menzahirkan pada anggota tubuh dengan penuh kerelaan dan pilihan. Mana kita kena nampak. Dan ini disebutkan oleh ulama dengan mengatakan bahawa iman itu at-tasdiqu bil qalbi, wal iqraru bil lisan, wal amalu bil jawarih. Tiga unsur ni mengikut majoriti ulama. Mengikut majoriti ulama, dia kata iman itu membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lidah, dan melakukan dengan perbuatan. Mana itu dikira sebagai komponen lah, juzuk-juzuk iman. Cuma nanti kita akan bincang pada tepat dia, nanti akan bincang sekali lagi berkenaan dengan juzuk-juzuk iman ini mengikut Imam Abu Hanifah. Hak masyhur daripada dia, dia kata iman itu kita mengaku dengan lidah, membenarkan dengan hati. Adapun amalan itu dia dikira sebagai syarat kesempurnaan. Adapun orang lain kata itu adalah juzuk iman juga. Syatrul iman, kata majoriti ulama. Kemudian dengan penuh kerelaan dan pilihan, bukan keterpaksaan dan terdesak seperti yang berlaku kepada Fir'aun. Jadi ada orang kata Fir'aun ni beriman. Sebenarnya tidak. Walaupun dia kata aku beriman, tetapi iman dia tu dipanggil iman yang terdesak, tidak diterima oleh Allah SWT. Sebab apa? Sebab kita ni duduk atas dunia ni sebagai mukallaf, orang yang dipertanggungjawabkan dengan perintah-perintah Allah SWT ni, kita diberi pilihan. Ada ikhtiar, kita ada kuasa, kita ada daya untuk memilih. Pilih ikhtiar, pilih sesuatu yang baik, apa yang lebih baik kepada kita. Wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maknanya kita nak pilih akhirat ke nak pilih dunia. Jadi kita kena pilih hak lebih baik, akhirat. Jadi iman Fir'aun di situ dia tidak panggil iman secara ikhtiar, bukan pilihan dia. Allah SWT menyebut wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwa hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya. Mana Allah SWT telah perintahkan Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel ni daripada penindasan Fir'aun. Termasuklah ahli-ahli sihir Fir'aun yang telah bertaubat, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Musa. Dan hak lain-lain itu dah lari, lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya dengan tujuan melakukan kezaliman. Maknanya zalim tu, maknanya dia tidak dapat menerima orang yang tidak patuh kepada arahan dia, tidak percaya kepada dia tu sebagai Tuhan. Maknanya di sini kita kata melakukan kezaliman dan pencerobohan ni, mana Fir'aun dengan zalim dia tu, dia menyekat orang yang nak beriman kepada Allah. Dia sekat orang daripada beriman kepada Allah, dan dia menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang tinggal agama dia, agama Fir'aun, agama yang sesat. Mana yang di sini Fir'aun tidak memberikan, dalam bahasa moden kita lah ni kan, tidak memberi kebebasan beragama. Mana dia tidak membenarkan orang lain mengikut melainkan agama dia sahaja. Mana menafikan kebebasan beragama.
Baghyan wa adwa. Mana dia zalim, maknanya tidak membenarkan rakyat dia tu melainkan ikut dia. Dia bunuh. Sebab itulah bila tukar-tukar sihir Firaun itu dia beriman kepada Nabi Musa, dah, maka Firaun pun kata, aku akan salib kamu secara bersilat. Maknanya ugutan dia tu, tindakan dia tu untuk menghukum mati ahli-ahli sihir yang berpaling tada. Mana dia apa, menafikan, menidakkan kebebasan beragama. Itu mana dia baghyan, dengan cara zalim dan adwa. Hatta idza adrakahul gharaq. Ni rekah cerita, sehingga apabila Firaun hampir tenggelam, berkatalah ia pada saat yang genting itu. Maknanya oleh kerana Firaun tu tengok, maknanya apa, Nabi Musa menyeberangi laut, Allah SWT jadikan laut tu terbelah, dah, sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kanan tu macam gunung tinggi. Dan Nabi Musa dan pengikut dia dapat lalu. Firaun pun kejar juga. Bila mana Nabi Musa menyeberangi Laut Merah tu dengan selamat, maka Allah SWT memerintahkan laut tu takut balik. Jadi bila begitu tenggelamlah tenggelamlah Firaun. Bila mana hampir tenggelam, hampir lemas, Firaun pun kata, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintahnya. Mana pada ketika ni Firaun kata, aku beriman dengan tiada Tuhan melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel. Masa ni dia, maknanya kita kata dekat nak mati ni, nyawa dia lekung lah. Nak mati lala baru nak beriman, dia mengaku. Allah Ta'ala kata, al-an, adakah sekarang ni, ni, dalam keadaan kamu telah kufur, derhaka dulu, dan kamu di kalangan orang-orang yang melakukan kerosakan, maknanya bukan setakat jahat, dah, bukan setakat kufur kepada Allah SWT, menyekap orang daripada beriman. Dan kita baca dalam sejarah macam mana penindasan Firaun terhadap Bani Israel. Hak lelaki dibunuh, hak perempuan dibiarkan hidup dalam keadaan tidak ada yang membela mereka. Jadi sekarang ni baru kamu nak beriman. Jadi pertanyaan Allah Ta'ala tadi, ni baru kamu nak beriman, maknanya iman dia tu tidak diterima, ditolak. Iman ni ditolak. Iman sebegini di saat mati tidak memberi sebarang faedah kepada empunya dirinya. Sebab kalau orang tu mengucapkan la ilaha illallah, dah, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah, dia masuk syurga. Hak ni walaupun dia mengucap tapi mengucap ni tidak ikhlas. Dan Allah SWT sebut di sini dengan tanyalah, lan ni baru kamu nak beriman, maknanya tak terima lah. Sebab kalau kita periksa kalau pemeriksa penjaga kata sekarang tamak waktu menjawab. Jadi dia pun susun kertas tu, kita baru mari nak atas. Dia kata baru nak atas. Dia kacik kemah-kemih dia sipu tu. Dalam sapu dia bekas dia nak tubik dia. Baru nak atas. Tak boleh dah. Tidak diterima. Tidak diterima pengakuan tadi. Begitu juga di sini kita nampak Allah Ta'ala pun sudah mengisyaratkan bahawa iman dia ni tidak diterima, tidak ikhlas, iaitu Allah Ta'ala sebut bahawa dia kata la ilaha illallazi amanat bihi Banu Israel. Aku beriman dengan Tuhan hak Banu Israel percaya. Mana dia tidak boleh nak sebut Allah. Dia kata aku beriman dengan Tuhan hak Bani Israel beriman. Dia tak boleh nak sebut Allah Rabbul Alamin. Padahal masa Nabi Musa pergi berdakwah kepada dia, dia tanya dah pada Nabi Musa, qala fama rabbukuma. Firaun tanya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, siapa dia Tuhan kamu berdua? Maknanya Nabi Musa telah sebut satu persatu, Tuhan aku ni mana Tuhan kamu juga.
Tuhan sekalian alam, Rabbus samawati wal ard. Qala faman rabbukuma ya Musa? Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Mana Tuhan aku ni, Tuhan kamu, Tuhan yang mencipta segala sesuatu, dan segala sesuatu tadi diciptakan dalam keadaan mendapat panduan. Ikan dia duduk dalam air, burung dia terbang, pokok dia ada waktu dia membesar setara mana kadar dia membesar, sikit demi sedikit. Masa mana dia nak mengeluarkan bunga, nak mengeluarkan buah, kalau buah tu nak masuk bila, hak jenis luruh bila. Itu semua dalam pengetahuan Allah SWT. Dan Nabi Musa telah memperkenalkan kepada Fir'aun, ni Tuhan kamu, begini sifat-sifat. Tuhan yang mencipta langit-langit dan bumi, Tuhan yang memiliki timur dan barat. Hal ini kalau kita baca di dalam surah Syu'ara juzuk 19 tu, detail tu. Macam mana Nabi Musa memperkenalkan kepada Fir'aun Allah SWT tu Tuhan. Jelas tu. Tiba-tiba masa dia ngaku di sini, dia kata aku beriman dengan Tuhan hak Bani Israel beriman. Dia tak boleh nak sebut aku beriman dengan Rabbul Alamin. Dia tak boleh nak kata aku beriman dengan Allah Rabbul Alamin, tak boleh sebut. Sebab apa? Sebab dulu dia kata qala ana rabbukumul a'la. Fir'aun kata akulah Tuhan kamu yang besar, yang agung, yang tinggi. Tu dia telah angkat diri dia sebagai Tuhan. Sehingga di sini dalam keadaan ini dia tidak dapat menyatakan bahawa Allah itulah Rabbul Alamin. Dia hanya sekadar dapat sebut Tuhan Bani Israel. Jadi hak mana Tuhan Bani Israel beriman, aku beriman lah. Kalau kita ngucap lagu ni, kalau orang tu nak masuk Islam dia ngucap cara ni, tak boleh terima. Kalau dia kata aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Tuhan yang disembah oleh orang-orang Islam semua, tak boleh terima. Tidak diterima email lagu tu, sebab dia kena jelas sebut Allah Rabbul Alamin, kena jelas. Sebab apa? Kalau kita tengok muka surat sebelah tu, kita petik ayat tu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu kena tahu tiada Tuhan melainkan Allah. Kena tahu, kena kenal. Mana Allah Ta'ala kata fa'lam, tahulah, hendaklah kamu tahu. Jadi dia kena kenal, kena tahu Allah tu la ilaha illallah lagu ni baru diterima. Kalau dia kata Tuhan orang Islam, tak boleh. Maknanya kalau orang tu nak masuk Islam, dia hanya dia sebut Tuhan orang Islam, tak boleh lagi. Kita kena tanggungjawab kita sebagai orang beriman ni, kena menjelaskan kepada dia Allah tu siapa. Allah tu siapa. Kalau dia tak boleh sebut Allah juga, berarti dia tidak dapat menerima, dia tidak tahu dan tidak dapat menerima Allah tu apa sifat-sifat dia. Tak boleh, dia kena sebut Allah. Allah tu maknanya ismu a'zam, nama yang agung bagi Allah pencipta sekalian alam. Iman secara terpaksa dan terdesak ini dinamakan sebagai iman ittirariyah. Iman ittirariyah. Ittirariyah ni kalau kita belajar bab semelah dah. Iman ittirari, iman ittirari. Kalau kita belajar bab semelah ittirari ni maknanya kita terpaksa semelah. Bila tak boleh semelah tekak, kita pun semelah lah betih. Tu terdesak, tak apalah. Engkau kita nak akal binatang tu jatuh dia telaga, kita nampak dia hidup lagi. Dia kira dia ada kehidupan lagi. Kita nak sembelih mana-mana tempat boleh. Ataupun termasuk dalam bab berburu ni, kita panah dah kena pohon mati dah, tak apa, sebab berburu. Sebab dalam keadaan kita tak boleh nak berubah dia, kita tak boleh nak mendudukkan dia tu sehingga kita boleh sembelih tekak dia. Jadi kalau sembelih ittirari tak apa, tapi kalau iman ittirari tak boleh. Hanya saja berfaedah iman seseorang itu apabila ia beriman dalam keadaan dia memilih untuk beriman.
selagi nyawa belum sampai ke halkum. Iman ini dinamakan iman ikhtiyari. Dia kena iman dalam bentuk memilih, ikhtiar, kena pilih. Sebab itulah kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Sebab tak ada faedah. Kita ambil pedal tak tekuk dia. Nak Islam ke tak Islam? Tak Islam tak tekuk. Tak ada dalam Islam lagu tu. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi kalau orang tu duduk dalam negara kita, dia dibenarkan ikut ajaran-ajaran dia lah. Dia tak boleh beriman kepada kita tak apa, asalkan dia ada agama dan dia setia kepada negara. Setia, mana tidak kata bersekongkol dengan musuh luar. Dia setia dengan negara ni, tidak macam Yahudi zaman Nabi dulu. Yahudi Bani Quraizah, Bani Nadir, mereka ni dia tak ada kuasa tapi duduk di Madinah di bawah Nabi, tetapi buat pakatan jahat dengan orang Mekah pada waktu tu. Itu orang panggil tidak setia, dan Nabi boleh bunuh dia lah. Sebab dia melanggar perjanjian, menggadaikan keselamatan, keamanan negara. Untuk dia ikut mana-mana agama, terserah. Itu konsep la ikraha fid din. Allah Ta'ala pilih kepada kita. Tapi bila mana kita pilih Islam, tak boleh lah nak pilih hak lain, sebab hak lain itu tidak dapat memberi jawapan yang memuaskan tentang agama dia. Mana kalau katalah ahli dalam bidang agama kita ni, dan dia faham agama-agama lain, orang duk gagal ni muqaranatul adyan, comparative religion. Kalau orang tu memahami ilmu perbandingan agama ni, dia boleh berdebat, dia boleh menyatakan keunggulan Islam, dia boleh sebut mana-mana kekurangan satu kepercayaan. Kita kena tengok lah. Kita kena nampak lah istimewa Islam tu setakat mana dia boleh pergi. Dan agama lain setakat mana dia boleh kejar keunggulan Islam. Tak ada hamba. Dari segi konsep agama kita ni, konsep tauhid jelas, peraturan pun jelas, dari segi kitab suci pun jelas. Mana kalau banding dengan mana-mana agama atas dunia ni, nak kata ada satu kitab ia boleh menandingi Al-Quran, terserah ya, tak ada. Tak ada. Sama ada dari segi akidah yang jelas, dari segi syariat ia dapat menjamin kebahagiaan manusia, begitu juga dari segi fakta-fakta, fakta sejarah, cerita lepas-lepas tepat dalam Al-Quran. Dari segi ramalan akan datang, begitu juga dari segi penemuan yang kita panggil penemuan sains. Mana Quran lebih mendahului. Itu tidak boleh ditandingi. Jadi kalau dalam keadaan kita tahu Islam tu begini sifat dia, unggul dia tu, kita pilih yang lain, itu pilihan yang tidak betul. Jadi iman itu yang diterima adalah iman ikhtiyari. Dia pilih. Iman ikhtiyari, lawan dia panggil iman ittirari. Kemudian naklah orang tu kata amantu billah, aku beriman dengan Allah. Bila kata beriman dengan Allah ni, kita sebut di sini tiga perkara. Secara reka. Maknanya kalau orang tu beriman kepada Allah, dia kena faham tiga perkara ni setidak-tidaknya. Yang pertama, beriktikad. Mana dia sipur kemahkumi. I'tiqad tu seperti yang kita sebut dah sebelum pada ni, simpulan yang kukuh, yang tidak terurai, bahawa tidak ada yang menciptakan alam ini, mentadbir, mengaturnya, memberi rezeki kepada semua penghuninya, mendatangkan manfaat dan menyebabkan kemudaratan, melainkan Allah jua, Allah SWT. Kena i'tiqad lagu ni. Jadi kandungnya ni, kandungnya kita baca di dalam surah Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Sebab perkataan Rabb tu dia ada makna pemelihara, penjaga. Bermula daripada mencipta, menjaga, mengatur, mentadbir
dah, memastikan dia tu hidup. Itu makna Rabbul Alamin. Mana Allah Ta'ala telah menetapkan masing-masing makhluk tu ada bahagian rezeki dia. Jadi kandungan nombor 1 ni, ini kefahaman tentang Rabbul Alamin. Orang panggil tauhid rububiyah lah. Allah SWT sebagai Rabb, sebagai pemelihara, pencipta, pemelihara, pengatur, pentadbir, pemberi rezeki. Kemudian beriktikad bahawa tidak ada yang layak dan berhak disembah melainkan Allah. Segala bentuk ibadat, yakni ketaatan, pengabdian, penghinaan hanya ditujukan dan ditumpukan kepada Allah Ta'ala sahaja. Allahus Samad. Kalau kita belajar surah Ikhlas tu, Allahus Samad, Allah tempat tumpuan. Mana yang kedua ni kita kena etikad tidak ada yang layak disembah. Patut orang lain disembah tu tak layak. Tidak layak untuk disembah sebab dia pun dicipta. Dia pun dicipta, dia pun hanyalah ruh ataupun hanyalah jelma, hanyalah nenek-nenek moyang. Orang-orang dia sembah patung tu dah. Walaupun dikata kita sembah batu ni, bukan sembah batu sebenarnya, sembah ruh. Ruh tu pun makhluk Allah Ta'ala juga. Jadi hak layak kita menghina diri sebab makna ibadat ni, makna kita menghina diri kita. Al-khudu' fi ghayatil dhulli, mana kita tunduk dengan penuh penghinaan. Sebab kalau kita semaya dah, kita semaya ni kita sembah muka kita tu ke lantai, lebih rendah daripada punggung kita. Hak tadi tempat kita jalan, bila kita semaya kita tunduk. Tunduk pada siapa? Allah. Dengan penuh penghinaan, ma'al mahabbah, dan disertakan dengan sayang. Kita menghina diri di hadapan Allah SWT dalam keadaan kita nak Allah Ta'ala redha, sayang pada kita. Kalau orang tu menghambakan diri dia kepada makhluk, mungkin dia ada tunduk saja tapi tak ada rasa sayang. Mungkin dia tunduk tu dalam keadaan hina tapi benci. Tapi kita dalam bab ibadat ni dia kena ada khudu', tunduk dengan penuh rasa hina sebab kita kata kita ni tak ada gapo, tak ada nilai kita. Tak ada nilai kita. Hanya diciptakan daripada mani. Tu nilai kita sebenar, tanah. Mana kita menghina diri di hadapan Allah SWT dan kita nak kasih sayang dia. Dan hal inilah hak kita kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya dikaulah saja kami sembah dan kami minta pertolongan. Sebab minta pertolongan ataupun doa itu pun ibadat. Ad-du'a huwal ibadah. Doa-doa tu ibadat. Jadi minta dengan Allah, seru dengan Allah, ibadat juga. Mana di sini hanya kita beribadat kepada Allah. Sebab ibadat tu sendiri dia banyak mana. Patuh kepada hukum Allah pun ibadat juga. Patuh pada peraturan dia. Yang ketiga, yang dikatakan beriman dengan Allah Ta'ala ni juga termasuk beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan yang layak dengannya. Mana yang orang lain tak layak. Sifat-sifat jalal, kamal, jamal, sifat kamal, jalal, jamal, segala sifat-sifat kesempurnaan, segala sifat-sifat keagungan dan segala sifat-sifat keindahan. Kalau nak tambah satu lagi, sifat-sifat keindahan, comel. Jalal, agung, jamal, comel. Comel ni lagu mana? Dia memberi manfaat pada kita. Jalal, mana Allah SWT tunjukkan keagungan, kehebatan dia sehingga kita ada hak sakit. Kita terpaksa tunduk pada dia.
dia sifat-sifat Allah Ta'ala ni dia ada bak jamal, bak jalal. Kalau kita tidak faham ni, mungkin kita akan sungguh apa Tuhan. Jadi ke ada orang sakit, jadi ke ada orang miskin, jadi ke ada orang tu ditimpa musibah. Kita kena faham bahawa bila mana Allah SWT memberi nikmat-nikmat dia kepada hamba dia, itu berarti Allah SWT menzahirkan sifat jamal dia, keindahan dia. Bila mana Allah SWT memberikan kepada kita sakit, mudarat, berlaku kematian, berlaku bencana, itu Allah SWT menzahirkan jalal dia. Jalal maknanya mana sifat dia akan timbul dalam hati kita ni rasa takut, rasa tunduk pada dia. Adapun sifat-sifat jamal ni, Allah Ta'ala beri rezeki, Allah Ta'ala beri manfaat, Allah Ta'ala beri rahmat, Allah Ta'ala memberi kemewahan kepada kita, keamanan. Ini sifat-sifat yang mendatangkan kebaikan kepada kita, dan ini menimbulkan sifat kita sentiasa berharap kepada dia. Berharap pada nikmat dia, berharap pada rahmat dia, berharap pada kasih sayang dia. Jadi sifat-sifat Allah Ta'ala ni, banyak sifat dia tu hak terkandung dalam nama-nama dia 99, malah lebih lagi. Itu dapat dibahagikan kepada dua, jalal, hak agung, dan jamal. Sifat ni kalau kita merujuk dalam surah Fatihah, kalau kita baca surah Al-Fatihah, Ar-Rahman Ar-Rahim tu maknanya sifat jamal. Maliki Yaumiddin tu gambaran kepada sifat jalal, keagungan. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Maknanya hak mana zalim atas dunia tu, nantilah tunggu balasan bila berhadapan dengan Allah yang Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang akan menzahirkan sifat jalal dia tu kepada orang yang zalim, dan dia akan tunjukkan sifat-sifat jamal dia tu kepada hamba-hambanya yang taat. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim sifat jamal dia, keindahan. Malik Yaumiddin sifat jalal dia. Begitu juga hujung Al-Fatihah tu, Siratal ladzina an'amta alaihim, memberi nikmat. Itu gambaran kepada Allah SWT memberi, menunjukkan sifat jamal dia. Memberi nikmat maknanya menyatakan keindahan dia. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai. Maknanya kalau Allah Ta'ala murka, mana Allah SWT zahirkan kepada kita sifat jalal dia. Ada orang yang dimurkai, orang yang dilaknat, orang yang jauh daripada rahmat, itu maknanya Allah SWT tunjuk backing dia. Kalau bahasa kita kan, buah backing. Jadi sempurna Allah SWT tu ada kedua-dua. Walaupun dia Azizun zuntiqam, Allah SWT aziz, maha perkasa, dan dia boleh membalas manusia, tapi dia ada ghafur. Sebab itulah digabungkan dengan azizun ghafur. Perkasa Allah SWT, dia ada sifat ghafur juga, sifat pemaaf dia. Ghaniyun karim, ghani, maha kaya. Dia boleh bui gapo-gapo, dan dia boleh tak sebui, tapi dia karim. Dia maha mulia. Al-Qabid Al-Basit, Allah Ta'ala yang qabid, mana memberi dengan sedikit, mana menyempitkan rezeki seseorang, dan dia boleh memberi, meluahkan rezeki. Maknanya itulah warna-warni kehidupan dunia manusia ni, mana Allah SWT zahirkan kepada orang ni sifat jalal dia, kepada orang ni sifat jamal dia. Kadang-kadang atas orang ni satu peringkat Allah SWT zahirkan sifat jalal dia, satu peringkat Allah SWT zahirkan sifat jamal dia. Itu sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tidak kata tak ada buah backing. Tapi kalau agama Nasrani ni, Kristian ni, dia hanya tunjuk, dia hanya nampak Allah Ta'ala ni dari sudut cinta saja. Tuhan pengasih macam tak ada buah backing tu. Seolah-olah
Kalau orang tu zalim, dia tak apa, balik ke akhirat dalam keadaan salah, sebab Tuhan pengampun, dia tak Tuhan pengampun. Jadi Tuhan pengampun tu terlampau pengampun sangat sehingga padri pun boleh memberi keampunan. Jadi seolah-olah tak usah bimbang lah kalau mana-mana buat salah. Semata-mata Allah Ta'ala Maha pengampun saja, tidak nyata kepada mereka tu sifat menghukum yang ada pada Allah SWT. Jadi kita ni sebagai orang Islam, dua-dua sifat tu kena ada. Dari segi Allah SWT, sifat jalal dia tu menyebabkan kita rasa takut untuk melakukan kesalahan. Begitu juga sifat jamal yang ada pada Allah SWT tu untuk supaya kita ada mengharapkan rahmat dia. Begitu juga kita tidak berputus asa dengan rahmat dia. Begitulah tiga perkara ni, tiga bentuk cara beriman kepada Allah SWT, dan ini dibuktikan dengan dua ayat ni. Asal tu boleh baca sendiri. Kemudian seterusnya beriman dengan para malaikat-malaikatnya. Nampak ayat kita berhenti situlah. Bagaimana yang dikatakan beriman dengan malaikat? Siapa dia malaikat? Apa perlu kita kena beriman dengan malaikat? Tak ada kau beriman dengan Allah. Setara mana? Apa beza beriman dengan Allah? Apa beza beriman dengan malaikat? Dia ada beza dia. Tauhid tetap mentauhidkan Allah. Cuma malaikat ni dia ada maksud beriman dengan malaikat. Jadi setakat saja pembicaraan kita pada kali ini. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.